Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di media sosial sekarang ini, segelintir netizen cuba untuk mengganggu-gugat, akan menghina para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang digelar tok guru, orang-orang yang digelar asatizah, juga orang-orang yang mahir dalam bidang agama, dan pelbagai cian, makian dan juga hinaan. Sedangkan kalau kita lihat, Nabi SAW sendiri telah berpesan kepada kita bahawa ulama ini adalah pewaris para nabi. Ada setengah orang tidak memahami berkaitan dengan ulama ini. Alim maksudnya seorang yang mengetahui. Tapi bila ramai yang mengetahui dipanggil ulama. Dia plural ataupun jamak kepada perkataan alim. Jadi bila kita lihat para ulama di atas muka bumi pada hari ini, mereka sebenarnya adalah insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ini di atas muka bumi. Dan mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pewaris. Baginda tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas dan perak, tetapi baginda meninggalkan para ulama yang menjadi pewaris kepada baginda. Dan bila disebut kata pewaris, mereka akan membawa banyak yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, khususnya di dalam bidang ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ulama ini, mereka merupakan golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah wahbun ataupun wahbi, bukan wahabi, wahbi, kurniaan daripada Allah. Dan dia bukannya kasbi, usaha. Boleh jadi betul seseorang yang nak bergelar orang alim, dia berusaha di awal kehidupannya, di awal karirnya sebagai penuntut ilmu, tetapi di hujungnya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang alim. Kerana ramai manusia yang menuntut ilmu, tetapi tidak ramai yang menjadi orang alim. Ada yang menuntut ilmu sehingga meninggal dunia, ada yang menjadi talibul ilm, penuntut ilmu sampai ke hujung hayat. Tetapi ada manusia yang menuntut ilmu dan akhirnya dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang alim. Jadi orang alim ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perlu berhati-hati waktu kita berurusan dengan mereka. Selalu kata-kata yang selalu kita dengar daripada para ulama, antaranya disebut oleh Imam Ibn Asakir, adalah luhumul ulama masmumun, daging para alim ulama ini beracun. Dengan maksud, saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah, sekiranya kita mengutuk ataupun menghina seorang manusia, mengumpat seorang manusia, kita seolah-olah memakan dagingnya. Dan bila kita mengumpat orang alim, mencaci maki orang alim, maka kita seumpama memakan daging orang alim tersebut. Daging orang alim ini dia beracun, jadi mudaratnya akan cepat menimpa diri kita. Dan kadang-kadang mudarat tersebut kita tidak temuinya di akhirat, bahkan di dunia lagi mudarat itu sudah diperolehi. Jadi berhati-hatilah dengan orang alim, berhati-hatilah urusan dengan mereka. InsyaAllah kita jumpa part 2. Bila kita mengumpat orang alim, mencaci maki orang alim, maka kita seumpama memakan daging orang alim tersebut. Kenapa orang alim ini mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin." Seorang yang faqih lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Ibn Majah. Dan kalau kita lihat huraian daripada hadis ini, ada sesuatu yang menarik yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kenapa orang alim ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang rajin melakukan ibadat tetapi mereka tidak alim? Antaranya disebut 3 perkara secara ringkas. Yang pertama, orang yang alim ini mereka sebenarnya mengetahui kaedah dan juga cara bagaimana syaitan menipu manusia. Dan mereka mengetahui kaedah, jadi mereka boleh selamatkan diri mereka sendiri daripada ditipu oleh syaitan. Berapa banyak manusia yang merasakan bahawa dia selamat daripada syaitan, sedangkan dia sebenarnya sedang ditipu oleh syaitan dalam keadaan dia sendiri tidak sedar. Dia mengatakan orang ini ditipu, orang ini sesat, orang ini tidak betul, orang ini tidak kena, dalam keadaan dia sebenarnya sedang ditipu oleh syaitan. Tapi orang alim, mereka mengetahui tipu daya yang dibawa oleh syaitan. Yang kedua, kenapa orang alim ini sangat dimusuhi oleh syaitan? Kerana orang alim boleh membimbing orang lain untuk selamat daripada tipu daya syaitan. Itu pentingnya kita bersama dengan orang alim, kita duduk dengan para ulama, kerana mereka lebih mengetahui tipu daya syaitan berbanding dengan kita orang awam. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, kerana orang alim bukan setakat boleh membimbing manusia, tapi mereka juga boleh menyelamatkan
orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Kisah yang paling mudah yang saya boleh kongsikan untuk poin yang ketiga ini adalah kisah yang selalu sahabat-sahabat dengar, kisah tentang seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Lelaki tersebut bertemu dengan seorang manusia, bertanya pandangan boleh ataupun tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala atas dosa membunuh 99 orang ini. Lalu lelaki tersebut mengatakan, kamu sudah tidak ada peluang, sudah tidak ada harapan, kamu tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lelaki tersebut dibunuh. Ada ulama mengatakan bahawa lelaki tersebut bukan orang alim, kerana itu bukan jawapan bagi seorang yang alim yang mengetahui tentang hukum hakam agama. Lelaki tersebut bertemu dengan lelaki yang seterusnya, tanya pandangan yang sama. Lelaki tersebut mengatakan bahawa kamu ada peluang diampunkan oleh Allah dengan syarat kamu kena berpindah ke satu tempat yang lain. Ulama mengatakan lelaki yang ke-101 yang ditemui ini, lelaki ini adalah orang alim, kerana jawapan yang diberi itu adalah jawapan orang yang alim. Jadi lelaki tersebut berhijrah pindah ke tempat yang baru, tetapi meninggal dunia dalam perjalanan. Itu yang kita tengok di dalam hadis, turun para malaikat lalu mengira jarak di antara dua tempat tersebut, tempat baik dan tempat yang buruk. Dan akhirnya lelaki tersebut dia lebih hampir tempat yang baik, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Dengan jawapan daripada lelaki yang ke-101 tadilah, menjadikan lelaki ini selamat daripada tipu daya syaitan, akhirnya diberikan ganjaran oleh Allah dengan syurga. Sebab itu kita sebut di sini orang alim bukan setakat boleh menyelamatkan dirinya, bukan setakat boleh membimbing orang lain, tetapi orang alim juga mampu menyelamatkan orang yang telah disesatkan. Sebab itu di akhir zaman ini penting bagi kita untuk bersama dengan para ulama, bersama dengan orang alim. Hati-hatilah di akhir zaman ini dengan orang-orang yang suka mencerca para ulama dan juga orang-orang alim, kerana para alim ulama akan dijatuhkan kredibiliti mereka di akhir zaman ini. Hati-hatilah, inilah tipu daya Dajjal untuk menyesatkan kita umat Islam di akhir zaman. Bersamalah kita dengan para ulama. Allah selamat dunia dan akhirat.